Assalamualaikum. Selamat datang ke segmen Jalan-Jalan Kereta bersama BH Petrol. Hari ini saya berada di tempat rakan saya, Abang Yop kita di Beranda Sungai, Lenggong, Ulu Perak. Of course, being a car channel, kita memang akan bawa kereta lah. Dan kali ini ke Lenggong, kami bawa dua buah hatchback non-national paling popular di Malaysia. Toyota Yaris dan Honda City hatchback. Tapi sebelum itu, aku kena tukar seluar dulu. Harga minyak makin naik. Tapi jangan risau. BH Petrol ada teknologi aditif dari Jerman yang membuatkan enjin anda lancar, berkuasa dan paling penting, kedekut minyak. BH Petrol, the right choice. Honda City Hatchback dilancarkan dalam bulan 12 tahun 2021 dan dia menggantikan model Jazz untuk pasaran Asia Tenggara. Datang dalam 5 varian, bermula dengan varian 1.5S berharga RM78,600 sehingga ke varian yang kita ada hari ini, 1.5 liter RS Hybrid berharga RM109,800. Toyota Yaris sebenarnya dilancarkan dalam bulan April 2019 dengan varian Jana Nick lagi. Varian facelift pula dilancarkan dalam bulan 12 tahun 2020. Ia datang dalam 3 varian sahaja. 1.5J berharga RM73,800, 1.5E RM83,300 dan varian apa yang kita ada hari ini, 1.5G RM87,600. Berbicara tentang enjin, Honda City Hatchback RS ini datang dengan Atkinson Cycle 1.5 liter Dodge iVTEC menghasilkan 98 PS dan 127 Nm of torque. Dan kerana dia hybrid, bateri dia pula memberikan tenaga kepada elektrik motor sebanyak 109 PS dan 253 Nm of torque. Transmisi yang dia pakai eCVT. Dan untuk Vios, dia lebih tradisional. Enjin 1.5 liter 2NR FE, double overhead cam, dual VVTi, 107 PS, 140 Nm of torque. CVT dia pula 7-speed sport sequential shiftmatic. Honda ni kan, kalau dia buat kereta Honda Malaysia kan, dia punya variant tu punyalah banyak, kau tahu tak? Ada 5 variant untuk kereta ni. Dan equipment level memang definitely lebih tinggi daripada Vios, especially RS ni, sebab harga dia dah dekat 110,000. Ya? 109,800, 110,000 lah tu. So nak compare memang tak boleh lah. Mungkin kita boleh compare yang Honda City Hatchback V Sensing tu lah banding dengan Vios tu. Even sama jugalah, memang equipment dia lebih tinggi daripada Vios, sebab tu harga dia pun lebih mahal. Contohnya macam yang ini datang dengan yang V-Spec pun datang dengan sistem audio touchscreen, Apple CarPlay, Android Auto 8 inci, color-color. Meter depan ni pun color-color apa semua. So memang canggih lah. Okay? Habis cerita canggih, speaker pun ada 8 yang ni bang. 8. Yang itu ada 6, ini ada 8 bang. Memang bunyi dia lebih sedap lah. Dan bunyi lebih sedap tu pula ditambah dengan kabin yang lebih senyap. Memang City lebih senyap. Okay? In fact, the interior, the design, the material used, it looks more premium than the Vios. Dan kadar keselesaan pun sangat berbeza. Yang ini memang jauh lebih selesa sebab dia senyap. Dia langgar lubang pun dah macam abang dia, macam City, macam Civic ni, ya. Kereta ni memang, yang RS ni memang rasa macam mewah macam Civic lah. Dia menggunakan platform yang sama seperti Honda City Sedan, cuma badannya 204mm lebih pendek. Dan Honda City Hatchback juga 3mm lebih tinggi daripada yang sedan. Lebar dan wheelbase tetap sama. Seperti Honda City Sedan, tangki minyaknya berada di bawah tempat duduk hadapan
Dan ini memberikan anda ultra seat untuk tempat duduk belakang. Tempat duduk belakang hatchback juga mempunyai desain rear seat yang berbeza di mana ia memberikan ruang kaki yang lebih lebar dan panjang daripada sedan. Saiz boot untuk Honda City Hatchback ialah sebesar 289 liter, lebih besar dari Jazz dahulu. In terms of fuel consumption, of course, the petrol 5.6 liter per 100 km. Yang Vios kita tak tahu sebab BMW Toyota tak tulis pun, dia takut kot. Honda Malaysia ni, dia kuat minyak ke, dia jimat minyak ke, dia terjimat ke, dia bagi juga dalam brosur dia. So yang petrol 5.6 liter per 100 km, hybrid kau tak payah cerita lah, 3.6 liter per 100 km. Memanglah. In terms of power, performance pula, kalau enjin 1.5 tu memang kalah lah dengan yang hybrid ni. Sebab hybrid ni, dia punya elektrik motor saja dah bagi engkau 109 PS and 253 Nm of torque. Combine dengan enjin dia tu 1.5 liter dia tu, at Kitten cycle, even though it's lower than the normal petrol, bila kau combinekan dua-dua tu, kau sentiasa je ada power untuk memencut keluar ataupun memanjat bukit ke apa ke. You always have the power, which is nice. More power is always nice. Cakap lah apa kena cakap pun. But power kalau tak ada handling, rugilah. So kereta ni, well, saya tak boleh nak cakap kereta ni as agile, as selincah Vios. Tidak. Vios punya steering, punya suspension tuning, damping rate dia apa semua memang rasa lebih lincah lah ya. Yang ini ni dia lebih ke arah keselesaan. Boleh, atas highway dia takkan melayang-layang lah, tak ada dah. Okey, kat corner ni pun boleh, cuma dia nak tukar arah tu, when it wants to change direction, you force it to change the direction, it's a tad slower, dia slow sikit. Dan steering dia tidak begitu komunikatif sangat, dia tak nak bercakap sangat, taklah kejong sangat, tidak. Tak adalah macam steering JCB tu, ringan bodoh lah, tak. Adalah rasa tapi tidaklah se-komunikatif seperti yang ada dalam Vios. Ya? Brake dia saya suka. In fact, okey, kereta ni ada datang dengan pedal shifter ni, tapi pedal shifter dia ni bukan untuk tukar ratio pada CVT dia, tidak. Dia lebih pada regenerative braking. Kan bila kereta hybrid, kereta elektrik kan, bila kita tempah minyak kan, dia regenerate power kan, dia regenerate electricity untuk bateri. So untuk yang ini pun sama, cuma bila saya tarik yang kiri ni, dia lebih kuat untuk regenerate, maknanya dia slow down lebih banyak and you charge more. Tengok, aku turun bukit dah penuh dah bateri ni. Ada orang tanya kat saya, macam apa hybrid cepat je nak bateri dia nak penuh kan bila kita bawa? Yang EV tak boleh buat macam tu ke? Bateri pada hybrid ni kecil bang. EV tu 10 kali ganda lagi besar daripada bateri dalam hybrid. So yang ni memang cepat lah nak penuh. Yang hybrid tu, yang EV tu memang kena charge lah. Harap regen saja tak cukup banyak lah, unless kau turun bukit yang tinggi, yang jauh tu. So tu dia lah. Basically kalau kau nak mewah ke, kau nak selesa ke, kau nak rasa kaya, equipment penuh, macam dengan Honda Connect dia ni yang ada apa smartphone app, ada geofencing apa semua, remote start apa semua ni, memang Honda City lah. You want high tech stuff, it's the Honda City. Ya. Yeah? Dan City sedan ke hatchback ke, equipment level is the same. RS ni you add a bit more spice to the package because it looks sporty. Ya, ramai yang suka bentuk dia ni, kat belakang dia tu nampak macam ada Type R sikit lah. Walaupun jauh lah, tapi nampak sporty lah ya. Dunia sekarang ni design. Orang nak design kereta yang cantik-cantik, yang sporty-sporty. Bawa Yaris ni memang macam bawa Vios. Okay? Walaupun body dia pendek, tetapi wheelbase dia sama panjang. That is a good thing because the Vios
it's a nice car to drive. Dia very nimble, very agile, dia lincah. Okay, platform baru TNGA ni memang bagus. So Vios yang ini berbanding dengan Vios generasi sudah, langit dengan bumi beza dia bawa. Okay, this is far more engaging, lagi sedap. Dan berbanding dengan City hatchback ni, yang beza utama dia daripada segi in terms of ride and handling is actually the steering. Steering pada Yaris lebih komunikatif, lebih bercakap dengan aku berbanding dengan City RS tu. Okay, City hatchback RS tu atas highway steering dia rasa numb, rasa macam mati sikit. Yang ini tidak. Atas highway ke, luar highway ke, dekat Supitan Pas, jalan bengkok-bengkok naik turun bukit ni apa semua pun sedap lah sikit. Okay, bercakap lah juga dengan aku ni. Ya. Now in terms of engine dia kan, well, engine 1.5 liter ni brand lain pun pakai juga kan, engine yang ni kan. So nothing to shout about. On paper 107 PS, 140 Nm memang macam tetapi bila kita bawa, kita tak teringat pun bab engine dia bukan yang paling power pun. Tak, it has enough power. Okay, unless bila kau betul-betul nak memecut apa semua, kau bawa macam betul-betul setan nak racing, tak boleh lah. But bawa seorang-seorang macam ni saya tak pernah pula komplain dia tak ada power. Ya, CVT dia pandai pilih ratio, menarik jugalah. Dan dengan sport mode dia, butang sport mode dia dekat bawah ni yang kau kena tengok, yang bahaya sebenarnya. Siapa suruh letak butang sport mode kat bawah ni kan? Ya Allah, macam afterthought lah. Tekan butang ni, kau punya CVT punya tuning dah lain sikit lah. Dia jadi lebih agresif lah. Ya, it has nothing to do with the engine or the transmission, the suspension, but it is more like the tuning of the CVT. So it feels a bit sportier lah, macam kau dalam gear rendah selalu lah. Ya, tak payah on pun tak apa sebenarnya. Kurang je, cuma kau tekan banyak sikit lah. Dia menggunakan platform yang sama seperti Vios, tetapi badannya 250 mm lebih pendek. Lebar, tinggi dan wheelbase sama seperti Vios. Saiz boot pula 286 liter. Cabin wise design tak se-premium macam Honda City, but then again at this price point, well, you can accept that. Paling saya tension sebenarnya steering dia ni tak ada teleskopik. Dia ada tilt naik turun saja. Dia tak ada ke depan ke belakang. Itu biggest drawback if you ask me lah. Kalau dengan macam ni dalam kategori ni memang dah kena ada benda tu lah. Ya. Benda-benda lain USB apa semua ada. Taklah ni macam City, but ada. Yang ini ada wireless charging untuk phone, optional, harga dia RM490. Tapi kalau kau pakai Apple CarPlay, kau tetap kena cocok kabel, so tak gunalah wireless tu. But if you want, they have for that. Now, satu lagi benda option ialah body kit. Okay, body kit pada kereta ni sebenarnya optional, berharga RM2,500. Mungkin kau boleh jack lah salesman, so bagi free kot. Sebab saya tahu ada juga orang yang dapat, saya ramai dapat free benda tu kot. Ya. Dan untuk variant E dengan G ni, anda juga dapat audio tu yang Apple CarPlay tu apa semua tu, tu E dengan G dengan reverse camera. Lepas tu engkau dapat aircon function automatic dan vehicle telematic system. Yang itu engkau dapat FOC free standard dengan variant E dengan G. Untuk variant paling bawah J tu, radio pun kau tak dapat touchscreen lah, dapat radio biasa, Bluetooth, CD, tu apa semua tu lah. Tapi see, I'm not complaining. This road is nice. Jalan ni memang best. Saya suka jalan ni. Penuh dengan bengkak-bengkok. Okay, naik motor not too sure because jalan dia nampak macam tar dia macam licin sikit. Lepas tu tepi-tepi dia lumut. But dalam kereta, kau dia mendaki tu kau tak sedar. Sebenarnya kau makin lama makin tinggi tau. Sampai telinga kau rasa macam berdengung. CVT dia bising sikit kan. Tapi layan corner apa semua tak ada hal. Kalau sebosan kita drop sikit gear. Tak bagi dia dah titik-titik, maknanya tak boleh drop dah lagi tu. Sumpitan Pas ataupun laluan A6 menghubungkan Lenggong dengan Pekan Selama. Ia mengingatkan saya pada laluan-laluan di Jepun di mana ia bergunung ganang dan penuh dengan selekoh-selekoh. Ada juga beberapa jambatan, tetapi satu jambatan itu merentasi sebuah air terjun. Di hadapan sana pula ada satu air terjun yang anda hanya boleh nampak sekiranya anda duduk di luar kenderaan anda.
kerana ia terletak tinggi di atas bukit. Ia adalah air terjun ketiga tertinggi di Malaysia. Dan di viewpoint ini, anda boleh park kereta anda dan jalan kaki untuk melihat salah satu daripada air terjun itu. Selain daripada air terjun, anda juga boleh menikmati pemandangan hutan-hutan dan sampah sarap yang banyak dekat sini kerana inilah Malaysia. So, bila kita cerita pasal cost of maintenance, memang kita kena cari kursi healing satu, duduk tepi tasik ni tasik Raban ni. Sejuk sikit hatilah sebab nak kira duit ni. Untuk Honda City Hatchback, dia ada dua jenis servis yang kita kena faham lah sebab dia ada dua jenis enjin. So, untuk Honda City Hatchback petrol, kos servis paling murah ialah servis yang pertama iaitu 1000 km. So, yang itu percuma lah. And then you have to service this car at every 10,000 km interval, setiap 10,000 km. Dan harga servis dia daripada RM270 sehingga RM1,125. Now, kos yang RM1,000 lebih ni, ini ialah servis untuk yang ke 200,000 km. Okey, servis-servis mahal memang ada. Satu, RM712 pada setiap 100,000 km. Yang ini anda kena gantikan iridium spark plugs yang berharga RM529. Dan servis mahal yang kedua ialah yang RM810 pada 120,000 km. Yang ini anda kena ganti banyak unspecified parts dengan labor yang tinggi lah. So, kos-kos ni semua ada dalam website Honda. Nah, untuk yang City Hatchback RS ni, yang hybrid ni, servis dia macam biasa, first 1,000 km free. Kemudian setiap 10,000 km, harga servis dia dari serendah RM256 sehingga RM949. Yang RM949 ni setiap 200,000 km. Servis mahal yang lain, RM709 pada setiap 100,000 km. Anda kena ganti spark plug iridium tu. Kemudian ada lagi satu lagi servis RM700. Yang tadi RM709, yang ni RM700 pada 120,000 km. Dan kemudian ada satu lagi servis RM604 pada 150,000 km. Now, kemudian kita kena kira penggunaan bahan api pula lah. Untuk yang petrol, Honda kata dia cuma menggunakan 5.6 liter untuk setiap 100 km. Untuk RS Hybrid, 3.6 liter for every 100 km. Kalau anda guna BH petrol, mungkin akan dapat kot figure-figure yang dia bagi ni. Tapi kan, kalau kita tengok sekali imbas kan, yang hybrid ni servis dia murah sikit tau banding dengan petrol. Cuma itulah beza harga hybrid dengan yang petrol besar juga. Kemudian kita ada Toyota Yaris pula. Toyota Yaris ni servis pertama dia pada 1000 km, servis kedua dia pada 5000 km. So Toyota dia memang cerewet sikit bab servis-servis awal ni. First 1000 km dengan first 5000 km, dua-dua kau dah kena servis. Servis 1000 km yang pertama tu harga dia RM144 kalau anda guna mineral oil. Okey, sehingga RM204 kalau kau guna fully synthetic 0W-20. So servis-servis lain tu setiap 10,000 km berharga dari RM334 sehingga RM504. So dia punya servis simple. Dia ada dua harga tu je lah. Tetapi untuk setiap 100,000 km, anda kena tambah RM350 untuk gantikan iridium spark plugs. So, spark plug iridium Toyota murah sedikit. Dan CVT fluid, 80,000 km, RM290. Itu anda kena tambah. Coolant setiap 160,000 km, oh no. 160,000 km, anda kena ganti coolant. Harga dia RM116. Selepas itu, setiap 80,000 anda kena gantikan coolant tu juga. So, nampak macam dia rendah, tetapi tak macam Honda. Toyota asingkan kos-kos yang inilah. Tapi kos-kos yang lain ni, CVT fluid, coolant ni bukannya, spark plug bukannya selalu kena tukar lah. So, kalau nak congak-congak kan, memang lebih kurang sama jugalah dengan Honda City itulah. Ya? Dan penggunaan bahan api, Toyota tak tulis, UMW Toyota tak tulis dekat dia punya website.
Tapi kita orang tengok rakan-rakan media lain, dia orang buat mana entahlah, tapi dia orang dapat 7 liter per 100 kilometers. Satu benda yang best pasal Toyota ni ialah anda boleh beli service package dia yang mungkin anda boleh masukkan dalam loan anda. So, package servis untuk 5 tahun ataupun 100,000 kilometer ialah RM3,320. So, bila dah bayar tu, untuk 5 tahun anda pergi service center tak perlulah bayar. So, kita dah bayar awal kan. Dan untuk package 3 tahun ataupun 60,000 kilometer, RM2,150. So, yang ini pada pendapat saya bagus sebab kita dah tak perlu fikir pasal cost servis dah. Selepas itu sebab kita dah prepaid, dah bayar awal. Lenggong ini sebenarnya menyimpan banyak sejarah-sejarah manusia purba sebenarnya. This is one of the oldest place of civilization here in Malaysia. Dan jika anda berminat dengan makanan-makanan eksotik, contohnya ikan-ikan sungai dan juga beberapa haiwan-haiwan lain, this is the place. Harga dia pun sebenarnya tak mahal sangat pun. In fact, tak mahal pun. But unlike Lenggong, these two cars, there is nothing unique about the Yaris or the City Hatchback. Ini ialah kereta-kereta yang kita boleh katakan lazim. Jadi kita tidak boleh ada expectation yang tinggi sangat, ya. Tengok harga dia pun kita tahulah. Tetapi jika kita dalam pasaran untuk membeli antara kedua ini, this is the good part. Basically diorang ni lebih kurang sama saja. Dan selalunya orang kalau nak beli kereta macam ni, dia dah ada mindset dia sendiri. Dia dah setkan kalau nak beli Honda, dia nak beli Honda. Kalau dia minat Yaris, dia beli Yaris. Apa pun cakap pasal kereta lain, dia tak nak kira dah. Which is a good thing because these two cars, servis pun lebih kurang sama saja. Performance lebih kurang sama saja except of course for the City Hatchback RS. Sebab ini hybrid, harga dia pun lebih tinggi. So performance dia pun lain sedikit lah, ya. Tetapi secara kasarnya saya boleh ringkaskan lah, ya. The Yaris is cheaper. Okay, variant apa pun dia lebih murah daripada Honda City Hatchback. Tapi itu juga menandakan bahawa yang Honda ini mempunyai sedikit kelebihan di mana dia memang lebih mewah daripada Yaris. But kalau anda suka memandu, you might like the Yaris punya handling. But for the City Hatchback, the petrol version, you might be surprised with the iVTEC punya teknologi. So itu saja daripada kami Kareta.my. Dua kereta ini dan juga Lenggong. Terima kasih kepada penaja tempat duduk kami, Abang Yop di Beranda Sungai di Sumpitan Pas. Tempat dia bilik, terus turun beranda ada sungai dan makanan-makanan eksotik serta Yop is a hell of a tourist guide. Dia tahu banyak rahsia di sekitar Lenggong ini. Sekian saja daripada saya Hazri Samsuri dan kru-kru kami. Sehingga kita ketemu lagi insya-Allah. Ingat, BH Petrol is the right choice. Assalamualaikum.